904. Selamat datang Najihah Abbas. Sulaika. Ada Sulaika, kita ada Din, Farah. Okay, selamat datang kepada semua audiens kita. Invited guest pun dah masuk. Okay, kita test dulu lah. Suara okey suara? Okay, clear. Video okey video? Ada video? Okay Okay, so kita mulakan lah. Dah 9.06. So, Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita. So, malam ni seperti biasa, Sembang Santai Dawn pada setiap malam, pada setiap Jumaat malam dengan invited guest berbeza dan topik berbeza. So, malam ni, pada Jumaat ni, saya invite kita punya brother Jod Arifin, seorang depression survivor dan juga former president Steadfast of IIUM. So, tanpa membuang masa, kita biar tuan dia yang perkenalkan diri sikit. So, Jod, boleh intro sikit? Alamak. Okay. Keras. Aduh, suara keras. Jod keras ke aku keras? Hello, testing. Okay dah. Kau keras. Kau dah intro ke? Sangkut tadi? Belum. Sebab kau keras tadi. Oh, aku keras ya? Alamak, sorry. Okay, teruskan. Intro Paman. Intro. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Clear? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aizzi Arifin. Selalu orang panggil Jijut. Nama Instagram saya pun Jod Arifin. Saya merupakan former Presiden Steadfast, seperti yang saudara Don sendiri cakap tadi. Dah letak jawatan dah, so sekarang ni bebas. Hari ni kita bebas nak bercakap tentang apa pun. So insyaAllah saya akan sampaikan topik hari ni iaitu depression, silent killer for all. So itu je lah, short introduction daripada saya. Mantap lah. Mantap Presiden. So, okay, so tajuk kita ni boleh kata berat jugalah. Sebab personally aku pun tak berapa tahulah pasal depression ni kan. So boleh tak explain briefly lah apa itu depression? Okay. Maksud depression tu apa? Okay. So, ni maksud ni saya ambil sini daripada website rasmi KKM My Health . So saya bagi maksud definisi dulu. Ada. Depression ni maksud dia gangguan perasaan, gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang tu dia rasa sedih berpanjangan, dia rasa letih, dia rasa tak ada tenaga, kadang-kadang dia jadi cepat marah, lepas tu kadang dia hilang minat dengan aktiviti harian dia. So bila semua benda ni tadi dalam depresi ni berlaku,
paling kurang at least 2 minggu, so itu boleh dikira sebagai depresi, sebagai depression. Tapi kita tak boleh nak terus jump kepada conclude bahawa seseorang ni depression. Kat mana pun dia kena jumpa, buat consultation dengan hospital semua untuk diklasifikasikan bahawa dia ni sebagai depression patient. Itu maksud depression. Tapi senang cerita dengan benda tu kan. Hilang minat tu lama pula, sedih pun lama, habis lama. So itulah definition untuk depression. Oh, okay. So maksudnya bukan kita tak boleh sebarang claim lah yang aku depressed lah. Tak boleh lah sebenarnya. Tak boleh. Sebenarnya betulnya Tak boleh. ada orang yang authorized yang apa kategorikan kita tu depression lah sebenarnya. Betul. Dia depression ni penyakit. Jadi macam contoh lah, kita setiap hari minum air manis banyak. And then satu hari kita rasa macam sakit ni macam sama macam simptom orang kecil manis. Tiba-tiba kita conclude, aku ni kecil manis ni. Lepas tu kita beritahu semua orang, aku kecil manis. Lepas tu ambil ubat sendiri semua. Dia macam tu lah. So sebab tu kena jumpa doktor. Untuk kita betul-betul tahu, aku kecil manis rupanya doktor cakap. Macam tu. Sebab doktor lagi pakar. Power. Perumpamaan kau power. Kecil manis. Kalau aku makan manis takkan aku kata kecil manis kan? Betul. Okay, faham. Okay, so seperti macam kita dah dalam poster kan, Jod ni kita depression survivor kan, depression survivor. So boleh tak share kau punya pengalaman lah bila depression tu, waktu depression dulu? Okay. Pengalaman saya sebagai orang yang ada depression, saya tak conclude diri saya ada depression. Tapi saya dapat tahu saya ada depression selepas saya pergi ke hospital Selayang, mencari Selayang, dan saya tahu saya ada depression. And then prosesnya pengalaman tu bermula sejak saya 3 tahun yang lepas, tak silap, 2000 berapa tak ingat 3 tahun yang lepas. 2018. 2018 kot. Kawan saya meninggal. Kawan baik saya dari sekolah meninggal. And then saya macam terkejut sangat sebab dia orang yang fun, orang yang happy gila, happy go lucky lah. Lepas tu tiba-tiba dia meninggal. Lepas tu saya dah lama tak jumpa dia. Lepas tu saya rasa kecewa sangat. Time tu saya sebulan letak wallpaper gambar kawan saya tu. Tiap hari tengok, saya download, cari semua gambar dia semua, saya simpan dalam galeri. Satu folder dia. Tiap hari tengok. So sebulan tu asyik menangis je tengok pasal dia. And then start daripada tu, macam tiba-tiba dalam satu masa tu tiba-tiba ayah saya sakit. Kemudian ayah saya sakit, saya dah aim untuk aku buat bisnes, saya buat bisnes untuk support nak bagi duit kat ayah. Contoh, bukan contoh, itulah ceritanya. Nak bagi duit kat ayah. At least kita sebagai anak rasa hilang lah beban sebagai anak tu. Lepas tu tiba-tiba saya punya bisnes tu kena saya terus down, and then tiba-tiba dalam 1 minggu yang sama semua masalah datang berderet-deret. So itulah climax saya depression, dan terus saya start develop perasaan macam perasaan yang bukan-bukan tu lah, banyak lah. Start tu and then berlarutan sampai saya effect saya punya kelas. Saya tak pergi kelas 2 minggu semua, lecturer cari, and then lecturer tanya semua. And then sampai lecturer ni banyak lah lecturer yang tolong saya. And then lecturer tu yang bawa kan pergi mentari Selayang semua. After seek treatment dengan hospital Selayang pula, lepas tu makan ubat. Lepas tu ubat tak sesuai, try ubat lain. Lepas tu try ubat lain, buat consultation dengan hospital Selayang lagi. Lepas tu saya kata tak ada efek apa-apa, saya masih sama, teruk juga. Lepas tu doktor naikkan dos. And then dah naikkan dos, sama juga. Pergi sekali lagi, naik dos lagi. Lepas tu sama-sama sampai saya give up. Macam membantu ke benda ni kan? Sebab time dari awal lagi saya tak nak pergi hospital. Saya rasa macam membantu ke benda ni kan? Macam balik-balik aku juga masalah ni kat dalam otak aku juga kan? Orang lain faham ke? Macam tu lah. Sampai at last saya fikir mungkin saya sendiri yang kena ambil tindakan. So apa saya buat, macam kita ada kelas skill kan dekat UIA kan.
yang football skill semua kan. So saya abaikan benda ambil basic counselling skill sebab nak ajar diri saya sendiri. So saya ambil basic counselling skill. So saya jumpa dengan counselor URA tentu, boleh kata tiap-tiap kali habis kelas lah buat session dengan dia, menangis dengan dia semua. Counselling skill 1, counselling skill 2, start tu saya belajar untuk cari solution tu juga. Sampailah saya pergi climaxnya. Saya pergi satu program ni, program motivation. Dan time tu macam sebelum saya asyik ragu-ragu. Biasa kita bila ada masalah ke apa kita ragu-ragu macam bila pertolongan Allah ni nak sampai kan. Kita dah usaha macam-macam, dah doa tiap hari semua, bila nak sampai? Ke memang aku ni dipinggirkan oleh Allah sampai macam tu lah fikir. So dah sampai tahap give up macam tu, tiba-tiba saya pergi motivation tu, tiba-tiba macam miracle happen lah. Tiba-tiba ada seorang ahli dalam motivasi punya seminar tu, dia dapat grand prize. Dia menangis naik atas pentas. Lepas tu naik atas pentas, lepas tu speaker tu tanya, kenapa nangis kan? Dapat hadiah ni, patutnya happy semua. Lepas tu dia cerita. Akak tu cakap, time Zohor tadi, orang lain semua pergi makan. Tapi saya duduk dekat surau. Apa saya buat kat surau tu, saya minta, saya buat solat hajat. Solat hajat zikir banyak. Dan solat hajat tu satu benda je saya minta sangat-sangat dekat Allah. Saya minta sangat, ya Allah, kalau kau betul nak bantu aku, tolonglah bagi aku menang hadiah hari ni kan. Dan doa tu macam lepas dia doa tu, lepas tu petang tu terus makbul, terus dapat. So saya macam, saya tu meremang gila macam, ya Allah, Allah ni rupanya ada dan sangat membantu hamba dia, dan sentiasa mendengar hamba dia walaupun minta benda sebegitu kan. And then tiba-tiba speaker tu, saya tak pernah tengok speaker tu nangis. Selalu speaker tu marah-marah. Tiba-tiba atas petas speaker tu nangis yang amat sangat. Nangis gila-gila. Nangis yang amat sangat. Lepas tu speaker tu cakap, sebab apa dia nangis? Sebab tadi saya solat Zohor, terrehat, lunch, saya dengan ibu saya ada dekat backstage. Dan apa saya dan ibu saya buat, saya solat hajat juga. Dan saya minta dekat Allah, ya Allah, selama ni aku sentiasa cerita pasal kau. Aku sentiasa tunjuk bahawa kau ni baik, bahawa engkau ni maha membantu, maha memakbulkan segala doa. Aku ceritakan segala keajaiban, tapi ya Allah hari ni tolonglah tunjukkan walaupun satu sahaja. Dia minta benda tu dan Allah tunjuk betul. Allah tunjuk doa seseorang tu makbul lah. Time tu saya macam terus saya climax, wish Allah tu ada. And then start dulu terus macam hati saya tenang sangat-sangat. Sampailah sekarang saya keep on belajar untuk let go depression tu lah. Dalam ni lah. Sekarang slow pace tu ada. Itulah pengalamannya. Jadi yang penting usaha kan. Betul? Kena usaha. Tapi respect lah. Di press pun dengan apa, business, dengan presiden, power tu. Itu jadi presiden tu just nak habiskan masa kosong. Sebab tu ambil jadi tak nak seorang jadi presiden. Wah, tak nak kena bekerja. Nak elak seorang diri. So itu pengalaman Jod lah kan, pengalaman kau. So sebenarnya tadi macam kau kata bila pergi hospital Selayang tu baru tahu kau depression kan. So ada tak macam kita tahu apa punca depression sebenarnya? Sebelum kita nak tahu yang kita memang betul depression. Macam saya Hello? Halo? Siapa keras? Tes. Halo? Siapa keras ni? Testing. apa ni, based on apa yang dia tulis dalam report lah, macam past history. Salah satunya past history antara punca-punca saya, iaitu
kawan saya meninggal, and ada cerita-cerita lain, past history, and then banyak lagi lah yang benda lain. Tapi secara keseluruhannya punca depression, dia boleh jadi chemical imbalance dalam otak kita. Yang ni saya nak explain lebih pun tak tahu sangat, tapi doktor pun cakap benda yang sama, chemical imbalance dalam otak kita, sebab tu kena makan ubat. Sebab ubat tu yang akan stabilkan chemical tu. And then boleh jadi juga keturunan. Sebab tu time saya check up dengan Menteri Selayan, dia tanya, ada tak saudara-saudara ataupun yang family yang ada masalah yang sama, yang ada penyakit yang sama. Dia tanya benda tu sebab boleh jadi benda tu keturunan. And then dia boleh jadi juga based on environment. Environment ni maksudnya contoh macam family ke, environment sekolah ke. Sama ada kalau environment tu tak sihat, itu pun boleh jadi punca kepada depression kita. And then apa lagi? Ubat-ubat. Contoh selalunya ubat darah tinggi lah. Ini saya ambil benda ni pun daripada government punya website. Korang boleh tengok nanti. Ubat-ubat, setengah ubat darah tinggi pun akan bagi kesan juga yang siapa membuatkan seorang tu ada masalah kemurungan semua. And then thyroid, doktor pun tanya saya ada thyroid ke apa kan, dia tanya. Sebab benda tu pun boleh buat kemurungan. And then kehilangan orang tersayang macam saya hilang kawan saya dan semua. And then perempuan juga boleh terdedah dengan depression. Contoh lepas lahirkan anak, benda tu pun akan jadi punca depression juga. Senang cerita apa-apa perubahan yang terjadi dalam hidup dia secara tiba-tiba dan dia tak ready dengan perubahan tu, itulah benda yang boleh jadi macam depression. Tak apa benda tu tak sihat and dia berlaku secara berpanjangan sampai rosakkan mental dia semua, itulah yang menyebabkan depression. Oh, so sebenarnya banyaklah punca dia kan? Banyak. So macam kau pasal experience lah kan? So maksudnya kalau macam kalau kita nampak kawan kita macam kehilangan seseorang tu, kita boleh lah tanya khabar dia lah maksudnya. Jangan biar dia ada keseorangan lah. Dia macam mana? Hilang balik. Jod? Kau sangkut ke? Okay. Diam siapa keras. So, okay, kita pergi next punya. So, Okay. Kau ada soalan aku lah ni. Macam mana cara kita nak tahu kawan kita ni dalam depression? Okay. Ni boleh jadi pengetahuan untuk diri kita nak kenal orang lain ada depression juga ke tak, dan boleh jadi juga pengetahuan untuk diri kita nak tahu diri kita ada depression ke tak. So antara simptom-simptomnya, macam saya cakap tadi dalam definisi itu sendiri dah tertulis dah simptom-simptomnya. Yang pertama, kita rasa sedih, tak pun rasa kosong yang berpanjangan. Dia bukan yang sekejap-sekejap, yang berpanjangan. And then kita rasa hilang minat dengan hobi kita. Sebelum ni contoh macam kita tengok Netflix, contoh kan, hobi kita tengok Netflix. Sebelum ni tengok Netflix kita happy je, tak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba rasa happy je, rasa seronok je buat kan. Tiba-tiba sekarang rasa macam tak minat dah buat tengok Netflix semua, dia hilang minat dengan hobi dia. Sedangkan tu hobi dia. Dia hilang minat dengan hobi dia hilang minat dengan aktiviti harian dia, benda-benda macam tu. And then dia cepat rasa letih. Kemudian dia rasa give up, rasa bersalah, rasa tak berguna. Rasa give up, rasa bersalah, rasa tak guna. Benda ni pun saya lalui benda tu. Saya rasa bersalah. Kadang-kadang benda tu bukan salah kita pun. Tapi kita selalu letakkan, mungkin ada salah aku juga kot dalam salah dia. Lepas tu, tiap kali apa-apa jadi kita cakap sorry. Siapa orang tanya, kenapa kau sorry kan? Kau tak ada masalah apa pun kan? Tapi itulah insting yang ada pada depression. And then rasa tak berguna. And then gangguan tidur. Gangguan tidur ni, sleep cycle kita bertukar. Boleh jadi orang tu tidur makin sikit, tak apa boleh jadi orang tu tidur makin lama. Macam saya jadi susah tidur. Even malam pun susah tidur. Itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah nak tidur. And kalau tidur pun kadang, contoh lega gila malam ni dapat tidur malam kan. Pukul 12, contoh pukul 11 dah tidur.
Tapi dia rupanya pukul 1 pagi dah terjaga. Sekejap sangat. Benda tu pun kacau simptom dia juga. And then hilang selera makan. Rasa tak lalu nak makan. Macam kita stres lah. Kadang-kadang kita tak selera nak makan. And then rasa nak mati. Jawab. Rasa nak buat, rasa teringin nak tengok darah semua kan. Dia jadi macam tu. Sampai kita mencuba-cuba lah. So rasa nak mati. Emosi tak stabil, rasa nak marah je kerja. Orang buat salah semua rasa macam ada je kan. Tak kena kan. Dia tu. And then dia punya daya fokus, ingatan dia jadi lemah. Sebab apa? Sebab otak dia sendiri pun dah, otak yang orang ada depression macam saya pun dah macam laru. Dia jadi susah nak fokus bila buat satu benda tu. And then rasa cemas, rasa fobia, benda biasa. And then kalau dari segi simptom yang simptom fisiologinya, kita rasa sakit kepala, sakit badan. Lepas tu kita punya sistem penghadaman ada problem. Dia jadi banyak efek dia. So penting jaga emosi ni. Sebab emosi ni macam otak ni kawal semua benda kan. Once ada kacau kat situ, dia kacau everything juga. Itu antara benda yang perlu tahu Clear ke? Clear. Ada 11 aku salin lah. Tapi dah tu lah. Tapi Acap kata kau kuat bro. Tapi memang betul lah. Aku pernah kelas sekali dengan Jod ni. Tapi aku tak tahu dia depression time tu. Kelas HR. Aku tak tahu kau depression time tu. Tapi aku tengok kau memang steady je macam orang biasa kan. So, aku pun macam tak ada apa lah. Dari luar memang tak ada apa lah. Tapi dalam tak tahu kan. Ada satu kata-kata ni. Orang cakap depression is the best actor. Orang yang ada depression dia pelakon yang sangat baik. Sebab apa? Sebab dia bila berjumpa orang tak nampak pun dia apa-apa ada problem apa, tak nampak. Dia happy go lucky, everything macam tu. Tapi bila dia sorang-sorang, itulah depression dia. Itulah dia yang sebenar and so on. Itu yang lost lah. Bila seorang tu dia lost lah. Betul? Apa Syami? Don tak ada pengalaman. Okay. So next soalan. Okay, kita selalu boleh dengar depression ni macam benda negatif kan, benda buruk. So sebenarnya ada tak je kesan baik? Kesan baik depression dengan kesan buruk. Tak nak benda negatif kan selalu. Jod? Sangkut. Kira. Dengar tak? Okay, dengar. Okay. Alright. Kesan baik dia dia macam setiap benda yang datang pada kita, walaupun benda tu seburuk-buruk kejadian, mesti akan ada satu benda, at least satu benda yang bagi manfaat kat kita. Contoh macam saya sentiasa cakap kat diri saya, time saya ada depression, saya selalu cakap, terima kasih sangat ya Allah sebab bagi aku depression. Itu satu benda yang saya sangat bersyukur. Saya dapat depression. Sebab kalau saya tak ada depression, hari ni saya tak cakap kat sini. Kalau saya tak ada depression, sampai sekarang saya still malu nak cakap depan kamera. Kalau tak ada depression, sampai sekarang saya tak confident. Sebab apa? Sebab saya belajar semua benda ni time saya depression. Sebab time saya depression tu saya fikir saya hilang confidence sangat-sangat nak cakap ke orang. Sampai saya pergi kelas pakai sweater, tutup kepala semua. Kalau siapa sekelas dengan saya mungkin perasan ada satu-satu masa saya sentiasa pakai sweater. So saya tu hilang confidence sampai saya rasa macam aku kena confident balik. So apa saya buat, saya buka Instagram saya tunjuk, buka selfie cam, saya record, tunjuk muka, menyanyi lah apa-apa, just nak dapat confident balik. So tu salah satu kesan baik dia yang saya dapat hari ni dan saya bersyukur sangat.
saya jadi depression, saya dapat depression. Dan kesan lainnya, depression ni benda yang macam dia ganggu otak kita, tapi untuk kita lawan balik, kita kena manage macam mana nak kawal otak kita balik. So sebab tu saya bersyukur sebab dengan adanya depression, saya belajar macam mana nak manage saya punya life. Macam sebelum ni hidup saya mungkin berterabur, mungkin tak tahu hala tuju, nak buat apa. And then bila depression, saya cuba figure out apa yang akan jadi pada future saya. Sebab sebelum ni kita tak pernah fikir pasal future. Tiba-tiba ada depression kan, macam fikir, wish, aku ada ke future kan? Dia jadi trigger soalan tu dalam otak. Macam aku ada ke future kan? Time depression tu memang saya pandang saya tak ada future. Saya memang pandang gelap. Saya hanya pandang aku tak ada future sebab aku akan mati soon. Sooner or later saya akan mati. Saya just fikir mati. So sebab tu saya macam always try to figure out apa akan jadi future aku. So start dari tu macam fikir future macam saya, walaupun semua orang tak bagi, kaunselor tak bagi, kawan-kawan saya tak bagi, doktor kat hospital sendiri pun cakap jangan proceed sambung jawatan, tapi just betul-betul saya nak kurangkan masa saya seorang-seorang. So time tu pun saya belajar banyak benda, how valuable masa kita, sampai macam and how valuable friendship tu sendiri. Macam sebelum ni kita tak pernah kisah pun pasal kawan semua. And then time tu baru kau tahu macam siapa kawan kau yang sebenar. Serius, macam kau akan tahu siapa kawan kau yang sebenar. Ada kawan yang akan peluk kau macam lelaki kan, rare gila kan bila peluk kau. Tapi kawan yang sebenar dia akan tahu bila kau dah, dia akan datang dan dia akan peluk kau. Tiba-tiba secara random dia akan peluk, dia tak cakap apa-apa pun. Just dia macam rasa isi yang kau tak okay. So kau macam appreciate, kau akan more appreciate kau punya friendship dengan kawan, dengan family and so on. Tu kesan baik bagi saya yang saya boleh belajar lah daripada depression. Banyak Okay, juga kesan baik. Dengar. Kiranya kita tahu kalau kita, macam ni lah, kalau kita fikir kesan buruk dia memang banyak kan. Tapi bila kita fikir apa akan jadi kalau kita biar kesan tu berpanjangan, itu yang kita cari solution kan. So, tapi itulah nak menentang diri dia, sebenarnya musuh paling kuat kan diri sendiri kan. So, nak lawan diri sendiri tu yang lawan. Tapi okey lah, kira kau boleh lawan lah. Kadang kita pun, yang orang normal pun kadang tak boleh lawan diri sendiri kan. Okay. So next, apa cara ataupun tips, aku rasa lebih kurang macam tadi lah, aku cakap cara atau tips nak atasi depression. Kiranya macam, yalah kita tahu kesan buruk je apa kan, so takkan kita nak benda tu jadi kan. So nak atasi tu kita atas diri sendiri jugalah kan. Dia ada cara lain. Okay. Betul macam dah cakap, diri sendiri. Sebab apa-apa tindakan yang kita nak buat, orang suggest lah banyak mana pun cara untuk kita sembuh. Tapi kalau diri sendiri yang tak nak gerakkan, kau takkan sembuh sampai bila-bila. So tu betul, diri sendiri adalah penggerak segalanya. And then kalau kita murung, pertama sekali yang saya nak sangat-sangat pesan kan, macam janganlah clarify diri kau sendiri as depression and then terus down, fikir aku ni depression. Sebab kau takkan tahu kau betul-betul depression ke tak sampai kau seek treatment, jumpa hospital and so on. So benda yang saya nak suggest sangat, kalau kau depression, saya tahu apa susah nak pergi hospital. Saya tahu. Macam saya, orang macam saya tak nak sebab saya fikir apa orang pandang kan nanti kan, malu gila kan. Kau ni gila ke apa kan nak pergi hospital, siapa nak pergi ke hospital jumpa doktor, kau gila ke apa kan. Kita always assume diri kita gila tau bila ada problem kat mental. So jangan fikir benda tu, just pergi je, try je dulu pergi ke hospital. So pergi hospital, dapatkan treatment and konsisten jumpa doktor. Benda tu penting, konsisten jumpa doktor.
And then jumpa kaunselor dekat UIA sini pun ada survey counselling yang kita boleh try dekat Air Maklum tu. Kalau UIA lah, kat Air Maklum tu boleh dapatkan betapa mudahnya nak dapatkan sesi counselling. So tu beruntung yang jadi student. So try counselling, try figure out apa problem kita yang sebenar. Sebab apa-apa masalah, dia macam pokok tau. Dia ada batang, dia ada akar dia. Daripada akar tu pun ada akar-akar lain lagi. So, kalau kita contoh kita dah assume, kita dah jumpa dah root kepada masalah kita. Tapi kadang-kadang kalau kita tak jumpa kaunselor, kita tak tahu sebenarnya root tu baru root yang pertama. Dia ada pecah lagi root lain bawah-bawah yang jadi tunjang dia lagi. So, kita nak dapat as bawah-bawahnya. As lagi deep kita nak tahu. So, untuk cari yang lagi deep tu sebab tu kita kena jumpa pakar nak dapat tahu apa masalah sebenarnya. And then, benda klise adalah dekatkan diri dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Benda klise. Bila saya depression, semua orang advice. Kau bacalah Quran banyak-banyak. Kan segala jawapan dah ada dalam Quran. Kau ni zikir lah banyak. Dan tu marah gila. Macam nak maki gila orang yang cakap ni kan. Macam dia ni judge aku ke? Dia ingat aku tak baca Quran ke? Dia ingat aku tak solat ke? Time tu, sebab tu lah jangan advice benda macam tu dekat orang depression. Tapi dalam masa sekarang, saya professional, saya cakap as pengalaman saya nasihatkan atau boleh mencuba untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab apa-apa hal, ingatlah kita ni tak ada apa-apa pun. Sikit pun tak ada apa-apa, sikit pun tak ada. Tapi ada segalanya semua. Semuanya kat atas yang ada segalanya, semuanya Allah. Walaupun kita ni tak ada apa-apa, habuk je. Tapi kalau dia turunkan sikit pada kita, kita dah jadi lebih daripada apa yang kita ada, dah jadi lebih gempak daripada kita ada. So apa-apa bergantung dengan yang atas. Itulah yang boleh saya share kalau nak tanya apa yang patut kita buat kalau kita rasa macam murung ke depression. Okay. So, siapa ada soalan boleh tanya dekat komen. Nanti kita akan jawab kat Q&A. So tadi ada nampak satu soalan, tapi soalan tu anxiety dengan depression daripada Kafi Azim. So soalan ni sama je macam Adriani. Okay, try. Okay. Nampak tak stiker tu soalan? Nampak. Okay, so kita masuk Q&A. So, soalan ni daripada Adriani. Sama juga macam tadi, siapa? Kafi Kafi. Soalannya sama. Apa beza anxiety dengan depression? Okay. Saya bukanlah orang yang berhak untuk menjawab soalan ni dengan tepat. Saya tak ada apa-apa sijil berkaitan dengan ni. Tapi apa yang saya boleh cakap sekadar pengetahuan saya. Depression, macam dari segi definisi tadi kita dah tahu, sedih, kemurungan, sedih, rasa kosong, rasa tak berguna yang berpanjangan. Lebih daripada 2 minggu. Tapi bila sebut pasal anxiety ni dia bukan sedih ke apa. Tapi anxiety ni dia rasa cemas, dia rasa risau, gebah yang melampau. Itu anxiety. Itu benda pertama yang kita kena faham bila sebut pasal anxiety dengan depression. Depression, sedih, murung, rasa kosong berpanjangan. Tapi anxiety dia rasa cemas, dia rasa gelisah yang berpanjangan. And then another different ni kita boleh cakap kalau bila bercakap pasal anxiety dengan depression. Anxiety ni macam dia tak effect, dia tak bagi kesan pada aktiviti harian kita. Dia tak bagi kesan. Contoh macam orang depression, dia bagi kesan tau. Sampai ke orang tu tak keluar bilik, dia tak nak buat apa yang dia sentiasa buat kat diri dia tiap-tiap hari dia tak buat bila dia depression. Tapi orang anxiety, orang yang ada anxiety, dia buat daily rutin dia macam biasa, tak kacau pun. Cumanya ada satu-satu masa ataupun ada satu-satu benda yang dia buat, dia rasa jadi tiba-tiba dia rasa cemas, dia rasa gelisah yang melampau tiba-tiba sampai dia shaking yang amat sangat, dia rasa dia berpeluh sangat-sangat, benda-benda macam tu lah. Tu beza anxiety dengan depression lah, sekadar pengetahuan saya. Jawab ke? Boleh. Jawab. Rasanya orang tanya ada dalam live ni. Tapi ya untuk aku benda baru jugalah. Sebab aku pun tak tahu juga beza dia. So in simple word, anxiety ni
tak bagi kesan aktiviti harian, depression ni boleh bagi kesan aktiviti harian kita lah. Okay, so kita pergi next question. Daripada Diana. Hello? Testing. Ya, dengar. Dapat kan soalan? Dapat. Besides jumpa doktor and back to Allah untuk counter this kind of sakit, apa lagi yang kita sendiri boleh buat? Okay. Tadi aku kalau bagi juga. Besides jumpa doktor and back to Allah, susah kan? Macam saya cakap awal tadi, balik pangkal dia, diri kita sendiri yang kena bertindak. Diri kita sendiri yang kena buat action. So, apa yang kita, benda first yang kita paling kena buat ialah tanam dalam mindset kita bahawa depression ni akan sembuh. Depression akan sembuh. Benda tu kena tanam. Sebab macam sekarang, mungkin orang biasa, kita akan assume macam memang depression akan sembuh. Tapi untuk orang depression yang mungkin tengah dengar sekarang, mungkin sikit pun tak ada pemikiran bahawa depression tu sembuh. Susah gila nak percayakan orang tu depression tu sembuh. Macam saya dulu pun susah sangat nak percayakan diri saya sembuh. And then benda tu kena tanam. Sebab kalau kita tak tanam bahawa depression ni akan sembuh, kalau kita tak tanam mindset tu, so diri kita takkan buat action. Sebab kita fikir, berapa aku nak buat action? Benda takkan sembuh. Berapa aku nak buat kan? Just terus je lah macam ni kan. Kita akan jadi macam tu. So, sebab tu kena percaya, diri kita akan sembuh. Diri kita akan sembuh. And then, kita akan proceed cari solution tu. And then, cari positive circle. Kita kena ada circle yang betul. So, macam circle-circle yang selalu judge, selalu kutuk kita, atau kita boleh qualify as negative circle. Circle tu jauhkan. Contoh macam circle tu kawan baik kita. Sebelum ni kita okey tapi bila depression kita tak okey. Saya nasihatkan buat sementara waktu time anda depression, jauhkan daripada dia. Jauhkan daripada dia. Sebab apa? Mungkin benda tu yang akan trigger your depression untuk jadi lagi hebat. So jauhkan and then cari positive circle. Positive circle ni orang yang boleh jadi orang yang selalu Jod. doktor ni. So always jumpa doktor, percaya doktor, walaupun makan masa yang lama, perlukan effort yang berpanjangan, just trust the process. Sebab doktor lagi berpengalaman, lagi tahu apa yang patut buat untuk diri kita. Kita memang kenal diri kita, tapi kita tak kenal apa yang ada dalam fikiran kita. Doktor tak kenal sangat engkau, tapi doktor kenal apa yang ada dalam fikiran kau. So always seek help daripada doktor. Itulah yang apa yang saya boleh cakap, apa yang diri kita sendiri boleh buat. Memang tugas doktor lah tolong kita sembuh sakit. Betul? Okay, so next soalan. Soalan ni dia panjang, so tadi dalam stiker ni dia DM aku. So soalan from Farah. Jod? Ya, dengar. Okay, so soalan from Farah, macam mana nak tolong orang yang depressed tapi dia tak rapat dengan kita? Sebab takut tanya lebih-lebih nanti dia ingat kita penyebuk sebab tak rapat kan. Panjang soalan dia.
Betul, betul, betul. Okay. Faham. So, soalan dia, macam mana kita nak tolong seseorang kan? Tambah-tambah orang tu kalau kita tak rapat. First thing first, kalau orang tu kita tak rapat, kita tak kenal sangat orang tu macam mana, asalnya macam mana, dan time depression dia macam mana. And then, kalau kita nak tolong pun, dia pun tak kenal kita sangat sampai dia nak percaya dengan kita untuk jadi seorang yang mampu bagi bantuan dekat dia. So benda tu pertama sekali kena faham benda tu. And then, kalau rasa nak tolong juga, benda first kena faham kalau tak ada ilmu, susah sangat nak tolong. Kalau tak ada ilmu, susah sangat nak tolong. Saya macam tolong orang ni pun, tak ada tolong. Saya macam tolong sikit-sikit ni pun sebab saya dah janji dah. Saya kata kalau saya sembuh, andai satu hari nanti aku sembuh, aku akan tolong orang yang senasib dengan saya. Yakinkan dia je. And then satu hal lagi, bila kalau rasa betul-betul nak tolong, just jadi a good listener, bukan a good advisor. Dia ada beza tau, good listener dengan good advisor. Listener pendengar yang baik, good listener pendengar yang baik, good advisor penasihat yang baik. So kita tak nak orang yang dengar, contoh saya share dengan Don, saya tak marah pun Don untuk bagi dia punya suggestion ke, dia punya advice. Orang depression tak harapkan benda tu pun. Orang depression just harapkan ada seseorang yang mampu mendengar dia, yang mampu comfort dia. Benda tu je yang dia nak. So just be a good listener. So dengar cerita dia and then bagi respon. Bagi respon tu, respon yang tunjuk minat. Janganlah macam bila orang tu bercerita kan, tiba-tiba kita respon, okey tu. Macam tak tunjuk minat, tak nampak minat sangat. So respon, bagi a better respon lah. Bila bersembang, bila dia open cerita tu pada kita. And then kalau tak mampu, kalau rasa diri tu tak mampu nak comfort atau nak faham dengan cerita dia ke apa, so jangan tolong dia. Saya advise kan, jangan tolong. Kalau rasa tak mampu, jangan tolong. Just tolong daripada segi lain. Tolong daripada belakang tabir. Tolong daripada belakang tabir tu boleh jadi kita just diam, ataupun kita just diam dan jangan judge dia. Contoh, saya depression, saya selalu sangat nangis kat bilik. Saya selalu nangis kat bilik, mengamuk kat bilik, campak barang semua lokal semua. So apa yang saya pesan kat roommate saya cakap, korang kalau dengar apa-apa, buat tak tahu. Sebab saya tak selesa nak cerita dengan dia orang, sebab dia orang lelaki. Faham kan dah kalau bercerita dengan lelaki kan. So saya pesan dah, buat tak tahu je. Kalau nampak aku nangis ke apa, buat tak tahu je. So itu apa yang roommate saya buat. Dia memang betul-betul buat tak tahu. Dan benda tu sangat membantu saya. So benda tu lah yang perlu korang tahu. Nak tambah kalau orang tu tak rapat, lagi susah lah kita nak tolong tu. Macam saya pun, kalau orang tu tak rapat dengan saya, takkanlah saya macam tiba-tiba, boleh tak saya bantu awak? Macam tiba-tiba dia. Dan tiba-tiba nak share dengan dia. Dekat Instagram ke apa, tiba-tiba DM ke apa, baru saya tolong. Maknanya orang tu kenal saya, walaupun saya tak kenal dia. Benda tu lah. Okay, faham. Hello? Okay. Habis dah. Okay. Dah habis. Okay, next soalan Farah juga. Tapi aku rasa kau dah sentuh tadi. Orang depressed ni prefer orang tanya khabar atau dia prefer bersendirian? Sebab nampak ada orang yang nak perhatian, ada yang tak suka dikacau. So rasa ni maybe depends on individual lah kot. Macam kau suka alone lah, bersendirian. Gitu mana? Depends on individu. Individu tu macam mana, dia nak macam mana.
Tapi uh, tapi apa Ah, yang saya boleh cakap, ada juga macam cara dia nak tolong. Contoh macam kita tak tahu kan orang ni nak kita pergi kat dia sembang dengan dia ke atau dia nak duduk seorang-seorang kan. Kita tak tahu, kadang ah, confused. So apa yang kita hmm. boleh tolong macam just time to time pergi check dia, pergi tengok dia macam kadang-kadang roommate saya buat juga. Macam pergi kat tepi lokal tengok dia ni tengah buat apa, okey ke tak. Just check macam tu. And then Oh, tak okay. pun pergi kat dia tanya kau dah makan belum? Benda macam tu lah. Tunjuk kita care, tunjuk kita apa ni? Care lah pasal dia. Benda tu lah yang kita boleh tolong. Oh, okay. Indirectly lah kita kita nak tegur Indirectly dia lah. tapi tak direct. Kita tegur dia jadi jauh lah. Okay. So, soalan next soalan, dia dua soalan lah tapi dia combine satu ayat. Betul ke depression ni ada kaitan dengan scientific reason? Sebab dia ada baca depression ni ada some part dalam otak kita ni memang tak boleh terima happiness. So betul ke the only cure is makan ubat? Ada dua Uh, sebenarnya, dua soalan. okay. So pasal perenggan yang pertama tu pasal yang Scientific. otak kita ada scientific reason setepat otak kita tak ada happiness, itu saya tak mampu nak jawab. Saya tak ada kepakaran nak cakap itu, saya pun tak tahu. And then, tapi yang saya boleh cakap yang the next ayat tu, the only cure Hmm. tu adalah makan ubat je ke. uh, Hmm. saya tak kata ubat untuk cure, saya tak kata tu. Tapi apa yang saya boleh kata, itu sebahagian besar daripada cara kita nak sembuh. Apa ni? Dia tak 100% bantu kita cure. Tapi at least dia more daripada 50% lah yang akan bantu kita untuk cure. So sebab itulah jumpa doktor tu sangat penting. Sebab macam kita sakit apa-apa, kita selalu ambil ubat kan. So sama Hmm. lah dengan depresi ni. Depresi ni pun penyakit juga. So macam kita demam, memang ada cure lain. Ada cara lain macam Hmm. orang kata lawan je. Kalau lagi kita tidur, lagi kita biar, lagi demam tu makin lama dalam badan kan. Orang kata berpeluh selesai. Tapi at the same time kita makan ubat juga. So sama dengan depression. At the same time makan ubat, at the same time bersenam, at the same time buat solution lain sama. Itu cara nak sembuh. And then nak makan ubat tu pun macam saya ceritakan pengalaman saya tadi, dia take time. Sebab nak cari ubat yang betul tu susah. Dos Nak cari ubat yang betul, dos yang betul. Ubat depression ada banyak jenis, ubat anti depression ni. Ada banyak jenis. Oh. And then dos dia pun beza-beza dos. So macam kita pertama kali jumpa doktor, takkan doktor dah tahu kan. Macam dia ni kena 50 dos contoh kan. Saya tak tahu pun berapa dos tu. Contoh 50 dos. Takkan doktor dah tahu terus kan daripada first impression tu. Taklah, selalunya doktor akan yang macam rendah dulu sama ada kita sesuai ke tak dengan ubat tu. And then kalau benda tu melarat lagi, doktor baru naikkan dos lagi semua and naik. So kadang ubat tu tak serasi. Macam saya awal-awal dapat ubat, saya tak serasi. Saya pergi kelas, saya muntah-muntah, sakit perut semua. Sampai saya tak pergi kelas 2-3 hari semua. Tu ubat tu tak serasi. So pergi jumpa balik, minta ubat lain pula. So dia take time. Just bersabar, trust the process. Trust the process. Baik. Itulah saya boleh cakap. So, aku pun baru tahu ada banyak jenis ubat dengan dos-dos untuk depression ni. Banyak aku belajar agak ni. Okay, so kita ada lagi soalan. Okay, daripada Anis. Ini soalan baru ni. See a doctor or a psychologist? Ush, pening eh. Dia Okay. tak tahu, tak apa.
Hilang. Jod? Jod? Alamak, super keras. Aku keras ke kau keras? Sebab kan dia act macam membantu kita pakai uniform putih semua. So saya panggil doktor. Saya lagi famous panggil doktor. Tapi sebenarnya psikologi. Doktor tak Oh, tahu okay. mental. Psikologi tapi dia gaya dia macam doktor. Benda tu lah. Mesti ada doktor actually. So, psikologis lah. Cuma kita biasa panggil doktor Okay, kita ada lagi dalam 9 minit. Mungkin ada kurang ada soal psikiatrik. Psychiatry. Yes, psychiatry. Terima kasih Intern Juliana. Terima kasih betulkan. Maaf. Salah saya. Psikiatrik lah. Bukan psikologis, psikiatrik. Psychiatry. Okay. Kan senang So, panggil kita doktor ada kesasyulan. Only psychiatric can diagnose. Okay, Intan kata only psychiatric can diagnose. Okay, so kita betulkan English kita hari ni. So korang ada soalan tak? Kita ada dalam 8 minit. Mungkin boleh satu soalan lagi. Kalau tak ada, kita akan buat closing. Oh, kalau tak ada, mungkin aku boleh tambah kot soalan. Betul, panggil doktor je, intern kata. Okay, so, kalau tadi kita depressed tu, kita macam ada doktor yang yang sahkan kita depressed. So, bila kita dah bebas, tak tahu betul ke tak ada dah bebas kan, ataupun survivor kan, depression tu, adakah doktor juga yang bagi apa tu, yang katakan kita dah bebas, kita dah sihat? Ke tak? Depression survivor dia tak mestinya orang tu dah bebas. Sebab saya bagi contoh Fatihah Sueb depression survivor juga, tapi dia still makan ubat, dia still consume ubat, dan dia still bipolar patient, dan ada lagi penyakit-penyakit lain. So depression survivor tak semestinya dah sembuh. Means dia tengah tengah surviving dalam depression tu. Proses. Proses lah. Dan saya nak share satu benda. Saya depression, kalau tunjuk kad saya kat hospital Selayar, saya pergi 3 kali je. So tu salah satu orang kata macam tak elok, sangat-sangat tak elok sebenarnya. Sebab tu macam saya selalu pesan kat orang lain, macam kalau rumah saya dah bawa kan, saya just macam selalu macam check dia untuk sentiasa pergi lagi. Sebab bahaya kalau tak pergi. Sebab kita kadang-kadang selalu fikir macam boleh sembuh kita boleh sembuh sendiri ni. Tu benda tu kadang-kadang selalu ada fikiran kita. So benda tu kena elakkan. Sebab apa-apa doktor yang lagi layak So kena pergi lah. Konsisten lah. Kena konsisten. Betul? Okay, so tak ada soalan dah dekat komen ni. So kita boleh nak wrap up. So kalau macam contoh dalam live kita ni ada orang yang tengah depression juga ke, ataupun sakit yang lebih kurang lah macam depression, macam mana nak cari kau? Macam ada ke kau nak share media sosial kau ke, business kau? Business kau pun banyak juga. Kau punya future business. Benda first tadi untuk orang depression nak cari. Saya tak membantu orang depression sebenarnya. Saya just jadi orang tengah je untuk yakinkan dia untuk pergi ke hospital. So kalau ada soalan pasal macam mana nak pergi hospital, macam mana nak pergi mentari selayang ke apa, macam mana proses dia, benda tu saya boleh bantu.
So kalau nak bantu bahagian tu, boleh tanya saya, biasa dekat social media saya. Jod Arifin kan, social media ni. So boleh follow terus kalau nak follow. And then dekat social media saya juga, saya selalu share pasal motivation juga, kadang-kadang business. So kalau kadang-kadang nak rasa macam pasal motivation, bolehlah selalu-selalu tengok story saya kan. Kadang-kadang kat feed saya post pasal motivation. Boleh tengok kat social media. And then kalau pasal business, InsyaAllah dalam perancangan for the future business, motivation related juga. Sebab saya terus rasa lepas itu dekat bio, nama channel Telegram Pena Marhan. Pena Marhan, Marhan tu maksudnya rakyat biasa kan. Itu adalah pena untuk rakyat biasa. Saya suka menulis kat situ. Jadi bolehlah kalau nak join channel Telegram tu. Itu saja. Okay. So daripada saya punya side, untuk yang baru join live ni, saya just nak promote balik. Segmen live ni saya panggil Sembang Santai Don dengan tagline bukan sekadar sembang. Sebab saya nak yang sembang ni ada input untuk orang yang mendengar. So setiap minggu Jumaat malam, korang boleh standby lah. Saya ada invite different guest dengan different topik. So untuk Januari ni, semua slot tu dah ada dah guest untuk Januari ni. Dan Februari pun saya dah buat shortlist invited guest. Semua saya belum approach lagi untuk invitation. So benda lain, kalau korang nak tahu tentang financial ataupun cover nak consult, boleh juga follow saya punya IG ni, Daniel Donald. And then itu saja daripada saya. Dan setiap IG live ni saya akan upload dekat IGTV dengan YouTube Daniel Nordin. So siapa nak tengok replay, bolehlah tengok kat IG dengan YouTube Daniel Nordin. Dan rasanya dah itu saja. Jod, kau keras lagi ke? Okay, tak keras. Oh, ingat aku video kau buffering. Ingat aku yang sangkut. Okay. Aku rasa kau yang sangkut dah jadi. Sangkut. Oh ya, yeah. Tapi suara dengar? Sekarang tak sangkut. Sekarang tak sangkut pun, sekarang okay, clear. Oh, dia scam lah. So, soalan dah tak ada, kita pun dah habis. So, aku nak ucapkan terima kasih lah Kak Jod untuk sudi jadi invited guest aku malam ni. Tajuk pun power kan. Depression, silent killer for all. Tajuk pun killer kat sebenarnya. So, aku doakan yang terbaik lah untuk kau, bisnes kau dan semua lah. Okay, so terima kasih untuk semua audience yang join live malam ni. Ramai juga enjoy. So kita jumpa lagi Jumaat malam minggu depan dengan tunggulah poster. Saya suka bagi teaser. Tunggu teaser. Okay. So selamat malam semua. Stay safe, stay at home. Ikut SOP Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Don. Alright.